إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah, pertama sekali kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat sekali lagi bersama untuk sama-sama membincangkan tafsir Al-Quran. Alhamdulillah, kita masih lagi dalam tafsir surah Al-Ghashiyah dengan makna kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت
وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk hina kerana bekerja keras lagi berpenat lelah. Mereka memasuki api yang sangat panas, yakni neraka. Lalu diberi minum daripada sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka selain daripada pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Pada hari itu, banyak juga wajah yang berseri-seri, merasa gembira kerana usahanya sendiri. Mereka di dalam syurga yang tinggi kedudukannya. Di sana kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. Di sana ada mata air yang mengalir. Di sana ada pelamin-pelamin yang ditinggikan. Dan gelas-gelas yang tersedia untuk mereka. Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Dan permaidani-permaidani yang terhampar. Maka tidakkah mereka memerhatikan bagaimana diciptakan seekor unta, dan langit bagaimana ditinggikan, dan gunung ganang bagaimana ditegakkan, dan bumi bagaimana dihamparkan. Maka berilah peringatan, kerana sesungguhnya engkau, yakni Muhammad, hanyalah pemberi peringatan. Engkau bukanlah orang yang berkuasa ke atas mereka, kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali. Kemudian sesungguhnya kamilah yang membuat perhitungan ke atas mereka. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita berada di tafsiran penghujung surah Al-Ghashiyah. Yakni ayat yang ke-21 sampai 26. Fazakir innama anta muzakkir. Maka hendaklah kamu beri peringatan. Hanya saja kamu adalah seorang tukang memberi peringatan. Fazakir. Ini dalam lafaz fi'il amar, yakni sirah ataupun nada yang menunjuk kepada perintah. Dalam tafsir Zilalul Quran,
Fazakir ini satu perintah yang memberi arahan yang bermaksud arahan. Perintah yang bermaksud arahan supaya ikut. Bihadza auzak, kata tafsir Zilal Quran. Beri peringatan. Sama ada yang berkait dengan kehidupan dunia dan juga kaitannya dengan kehidupan akhirat. Dan hanya saja kamu, wahai Muhammad, dan orang-orang yang beriman, tugas kamu hanya sebagai pemberi peringatan. Dan ini tugas khas yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kamu. Dan inilah peranan kamu dalam dakwah. Tukang beri peringatan. Takat tu je. Soal selepas itu, orang nak dengar, orang nak ikut, ataupun orang dapat hidayah, itu bukan soal kamu, kata Allah Ta'ala. Itu adalah hak Allah. Tugas kamu ialah zakir. Bentuk dan jalankan usaha beri peringatan, kesedaran dan dakwah kepada seluruh manusia. Dengan maksud susun, rancang, bersungguh-sungguh usaha dan dakwah yang disebutkan tadi. Dan kata Syed Qutb, fa innaka muyassar li hadza. Untuk tugas ini Allah mudahkan. Muyassar. Apa makna muyassar? Tugas beri peringatan ni mudah. Sebab walaupun tahu sikit, beritahu sikit. Ya. Contoh mudah kita tengok kalau tempat kita ni, Ustaz Abil Liu. Ya. Dia dulu, budak-budak dia kafir lek-lek tu. Kafir betul. Ya. Lepas tu masuk Islam. Pergi mengaji di Kelantan. Di Yayasan Dakwah Islamiah punya, Perkim, ada ma'had di sana, dan belajar mengubah tabiat dan fitrah dia. Asal dia kafir, tukar. Bila dia dapat Islam, kita tengok dia pergi jauh, lebih jauh daripada orang yang dah lama Islam. Muyassar. Siapa nak, Allah mudahkan. Fasanuyassiruhu lil yusra, ayat dulu. Maka siapa yang memilih jalan ini, berusaha ke arah mencapai apa yang telah ditetapkan oleh Allah dalam dakwah ni, memberi peringatan, berusaha dan sebagainya, Allah Ta'ala kata apa? Di belakangnya, fasanuyassiruhu lil yusra, kami mudahkan, kami buka jalan bagi yang nak. Itu maksud Allah sebut fa innaka muyassar li hadza. Kamu, kata Syekh Qutb, kamu dimudahkan dalam Islam ni sebab Islam ni mudah. Ad-dinu yusrun. Agama ni mudah. Kalau kita minta Allah Ta'ala mudahkan, dia jadi mudah. Allahumma la mani'a lima Allah di sana tidak ada benda yang susah setelah Allah mudahkan. Itu maksudnya, ya. Okey. Itu yang pertama, fazakir. Ambil tugasan ini, beri peringatan. Allah mudahkan, insya-Allah. Yang kedua, wa mukallaf iyah. Dan ini adalah satu mukallaf, satu tanggungjawab yang telah diwajibkan ke atas kita, orang-orang yang beriman. Yang asalnya adalah tugas Rasul, kemudian disambung oleh orang-orang yang beriman di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara penting yang disebut di sini oleh Syekh Qutb. Yang pertama, usaha menjalankan dakwah, memberi peringatan ni muyassar, dia akan dimudahkan oleh Allah. Itu satu. Jangan letakkan susah. Yang kedua, mukallaf. Wa mukallaf iyah, dia adalah satu benda yang telah dipertanggungjawabkan ke atas kita. Baik. Menurut tafsir An-Nablusi,
Quran ni, ayat dia sama ada ayat yang bersifat muhkamah ataupun tafsil. Muhkamah ni ayat yang tak boleh ditafsirkan. Contohnya tentang tangan Allah, kan? Tak boleh ditafsirkan. Itu muhkamah. Kemudian ada ayat yang bersifat tafsil, fussilat. Jelas Allah sebut secara detail, satu persatu isu yang ditimbulkan oleh Allah. Jadi dalam Al-Quran, kata Nablusi, kadang-kadang dalam surah yang panjang, dia ada 2, 3 atau 4 bahagian ayat. Dan antara bahagian pertama, kedua dan ketiga, dia mempunyai kaitan. Begitu juga surah ni, dia kata. Antara bahagian pertama dalam surah ini, bahagian kedua dan bahagian ketiga, dia saling berkait antara satu sama lain. Yang mana bahagian pertama daripada surah ini, kata Nablusi, Allah menceritakan kepada kita tentang ahwal ahlun nar, keadaan ahli neraka. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wajah orang-orang dalam neraka tunduk hina. Sifat ahli neraka. Bahagian pertama surah ini. Bahagian kedua, Allah menjelaskan tentang ahwalul ahlul jannah. Sifat dan keadaan orang-orang dalam syurga. Dan bahagian ketiga, Allah menjelaskan tentang apabila seseorang mahu berjaya mencapai syurga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selamat daripada api neraka, maka naklah mereka beriman. Nak selamat dapat syurga, nak selamat daripada azab neraka. Yang bahagian ketiga ni, Allah menceritakan kepada kita tentang syarat itu adalah kamu mestilah beriman kepada Allah. Jadi bila sebut iman, bagaimana dan apakah cara jalannya untuk sampai kepada iman? At-tariqul iman, dia kata tafakkur fi ayatillah. Salah satu jalan untuk beriman, untuk memperkokohkan keyakinan iman salah seorang antara kita ialah jalannya antaranya ialah tafakkur fi ayatillah. Jalan antara channel-channel yang memperteguhkan iman ialah dengan berfikir, merenung tentang ayat-ayat Allah, yakni ciptaan Allah yang Allah ciptakan di alam ini. Seluruh makhluk yang ada di alam ini adalah merupakan ciptaan Allah. Allah bukan saja ciptakan seluruh makhluk ni, di sana ada rahsia. Untuk mengetahui kenapa diciptakan makhluk-makhluk tersebut, maka naklah manusia kaji, fikir, dan di sebalik usaha membongkar dan berfikir terhadap makhluk yang diciptakan oleh Allah, di sana tersembunyi rahsia keimanan. Jadi jalan beriman ialah dengan mengarahkan otak kita berfikir terhadap makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam konteks ini, kata Nablusi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan maksud mengajak manusia berfikir terhadap makhluk yang dia ciptakan. Di sana ada rahsia tentang kekuasaan ciptaannya. Allah bawa bentuk-bentuk ayat dengan beberapa contoh objek atau bahan untuk difikir. Sebagai contoh, ayat yang pertama dalam bahagian pertama yang kita sebut, bahagian kedua yang kita sebut sebelum ini, sebagai contoh objek dan bahan untuk berfikir, untuk mencari rahsia kekuatan dan kebesaran Allah dalam ciptaannya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa kamu tidak berusaha berfikir, mengkaji bagaimana proses kejadian, keistimewaan kejadian seekor binatang unta? Di sebalik kejadian makhluk yang bernama unta itu, bila dikaji, dianalisa, di sana terdapat
ilmu, bukti dan rahsia menunjukkan bagaimana indahnya ciptaan Allah. Keindahan ciptaan Allah dan proses kejadian seekor binatang unta itu merujuk kepada kekuasaan azamatullah, yakni keagungan Allah. Ini salah satu contoh dalam ayat dalam surah ini bagaimana Allah buat contoh untuk berfikir ini, cari objek-objek tertentu, renung, fikir, kaji, buat R&D dan sebagainya. Dan kata Nablusi, apakah kaitan bahagian pertama surah ini dengan bahagian terakhir? Bahagian pertama cerita tentang ahli neraka. Bahagian terakhir surah ini menceritakan kepada kita yakni tentang syarat untuk berjaya mendapat syurga dan selamat daripada api neraka ialah dengan iman. Apa kaitan? Cerita pasal ahli neraka dengan bahagian terakhir cerita pasal iman. Kata Nablusi, ini menunjukkan kepada kita sekiranya ahli syurga bahagia selama-lamanya di dalam neraka, begitu juga Allah menyifatkan ahli neraka mendapat dan menerima azab yang kekal abadi, contohnya di neraka. Allah jelaskan keadaan syurga macam mana, Allah jelaskan keadaan dalam ayat dia keadaan neraka macam mana. Dan begitu juga Allah menjelaskan, dia kata wa annal ayatal mabsusah fi kulli makan. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran menyata dan menyebutkan ayat-ayat Al-Quran menjelaskan rahsia ciptaannya dalam banyak perkara dan banyak objek makhluk yang dia ciptakan. Antaranya di manusia, fi anfusikum. Proses kejadian jiwa manusia. Begitu juga Al-Quran membentangkan tentang, menyebut tentang ta'amakum fi ta'amikum, dalam makanan kamu, dalam minuman kamu, dalam penciptaan tumbuh-tumbuhan, dalam proses kejadian haiwan, sama ada haiwan yang liar ataupun haiwan ternakan, kejadian ciptaan bukit, laut, tanah rendah, tanah pamah ataupun sahara, padang pasir. Begitu juga di keliling kita tentang penciptaan burung-burung yang berbagai-bagai, ikan yang berbagai-bagai. Kenapa Allah menyebut nama-nama makhluk ini secara khusus? Tidak lain dan tidak bukan ialah supaya mengajak manusia supaya merenung, berfikir tentang makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Dan inilah tugas dan antara peranan kewajipan manusia untuk beriman, untuk memperkokohkan keimanan mereka, kena usaha, kena berfikir. Sebab di sebalik kita membongkar rahsia di sebalik ciptaan Allah itu, akan terserlahlah rahsia keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah Allah dalam ayat yang kita baca ni, ayat yang ke-16 ini, ayat yang ke-21, fazakir. Fazakir ni, zakir ni fi'il amar, perintah. Kenapa Allah mengusulkan dengan lafaz perintah? Dia kata yastalzim anna fin nafsi syai'an kaminan idza zakkarta bihi insan yadhkuruhu wa huwal fitrah. Allah mengarahkan selepas disebut naklah kamu beri peringatan. Bila sebut beri peringatan, tuan-tuan, sadarkan orang, biar dia nampak, biar dia faham. Sebab apa? Ditujukan kepada siapa? Tujuan zakir ini ialah
kepada satu unsur yang ada dalam diri insan, iaitu yang dinamakan fitrah, kata Nablusi. Fitrah. Ya. Dalam diri manusia ni ada satu unsur rohi yang disebut fitrah. Fitrah ni apa? Fitrah satu persediaan yang Allah jadikan dalam diri insan, dia mampu mengenal Allah. Ini yang tidak ada pada makhluk haiwan dan yang lain, selain jin dan manusia. Jadi zakir ini beri peringatan, sebab dalam tubuh insan itu ada unsur dinamakan fitrah. Jadi diberikan peringatan, sadarkan dia akan ingat, dia akan kenal dan dia akan faham di sana ada Tuhan yang wajib disembah yang bernama Allah. Secara otomatik dia akan menjadi seorang yang beriman dan mengakui wujudnya Allah serta mengiktiraf dan melayakkan diri untuk menjadi seorang yang beriman. Fazakir. Jadi oleh kerana itu kata Nablusi, kebanyakan insan kadang-kadang dia kata, tapi kebanyakan manusia lah, dia kata la yufakir. Dalam konteks suruh berfikir dalam bab-bab tadi ni, kurang sangat nak fikir. Kurang sangat manusia yang sentiasa dan banyak berfikir ni, kata Nablusi. Jadi dalam konteks dakwah, kita lihat orang ramai banyak yang kurang melibatkan diri atau tercebur dalam usaha untuk berfikir ini. Oleh kerana itu, kata Nablusi, kalau inilah keadaan manusia, sesuailah datang ayat ini, fazakir. Maka jangan kamu biarkan manusia itu leka, tak gunakan akal dia untuk berfikir. Sediakan suasana yang boleh mempengaruhi manusia untuk berfikir. Dan la budda minat tazkir. Bila kita gerakkan usaha untuk berfikir, maka lahirlah suasana manusia mula sedar. Contoh sekarang kita tengok kan, bila berlaku isu Palestin, baru kita nampak rupanya Palestin ni di belakang itu kuasa besar, dan wujudnya Palestin ini adalah satu perancangan yang tersusun sejak dulu selepas kejatuhan kerajaan Bani Uthmaniyah. Kenapa mereka menyusun? Itu mendorong manusia nak tahu tu ialah berfikir. Siapakah di sebalik itu menjadi dalang? Ialah kuasa besar ketika itu Britain dan Amerika. Dan hari ini bila berlaku kes di Palestin, mereka berduyun-duyun menggunakan kuasa di PBB, labelkan Hamas ni teroris, pengganas. Tengok tuan-tuan . Jadi bila isu ni dibangkitkan, dilontarkan, mendorong orang fikir. Lah kalau macam tu tak adil lah. Nampaklah. Boleh berfikir. Dan kenapa diwujudkan? Dia berkembang. Objek yang kita fikir itu dia akan melahirkan knowledge, pengetahuan yang meluas. Manusia akan ingat, dia akan sedar siapa dia. Kenapa Palestin diwujudkan oleh Yahudi? Bila kita kaji, sampel ataupun contoh yang wujud negeri seperti Palestin ni wujud di 2-3 tempat di dunia ni. Antaranya Kashmir di benua India. Antaranya Bosnia di wilayah Balkan. Antaranya lagi ialah Singapura di tanah Melayu. Frame yang sama. Bila nampak ini kita mula berfikir, macam ni tak boleh duduk diam ni. Mendorong kebangkitan rasaan kebersamaan, persaudaraan Islam. Kita wajib buat sesuatu. Itu tujuan, kata Nablusi, la budda minat tazkir. Tak boleh tidak. Kena hayati. Maksud ayat ini, sebarkan peringatan. Biar manusia sedar. Tentang, yang pertama tentang keimanan kepada Allah. Yang kedua tentang tanggungjawab dia dalam dakwah. Berikan peringatan. Kenapa perlu az-zikr ataupun zakir? Kenapa wajib diberikan peringatan manusia? Nablusi beri contoh.
Kadang-kadang kita baca buku, makalah, rencana ataupun akhbar ataupun semua-semua bacaan, lepas tu kita lupa. Satu ketika kawan atau sahabat kita sebut satu isu yang pernah kita baca, automatically kita teringat balik. Oh, bahan yang kau sebut tu dalam buku, contoh dia buku yang disebut oleh seorang orientalis daripada Perancis, Maurice Bucaille. Contohlah, kan? Maurice Bucaille. Banyak buku terjemah dia. Ataupun Arthur Ellison. Oh, aku pernah baca dulu tu. Ingat balik. Ini tujuan tazkir. Beri peringatan, ajar, buat pendedahan, sebarkan pamphlet, kan? Buat kelas, anjurkan majlis-majlis perbincangan, simposium, conference dan sebagainya, wujudkan suasana untuk menepati makna tazakir. Berikan peringatan. Sebab manusia ni dia mudah lupa. Oleh kerana itu dia perlu sentiasa diperingatkan. Itu sebab istilah dan perkataan zikr ni atau tazakkur ataupun tazkir ni banyak berulang dalam Quran. Kenapa Allah sebut banyak perkataan ini? Mesti ada hikmah. Hikmah at-tikrar fil Quran. Perulangan kalimah yang kerap berlaku dalam Quran. Kenapa? Memberi makna bahawa manusia itu kena sentiasa diingatkan. Dia mudah lupa, kan? Masa dia tak berduit dia ingat, ya. Masa dia kaya banyak pitih Madin, lupa, kan? Masa tak ada duit kat main ingat nak sedekah kat orang, kan, nak tolong Palestin. Bila ada duit, obat. Dia lupa. Betul, kan? Manusia mudah lupa, ya. Jadi perlu diberikan peringatan. Sebab kita kata tadi dalam tubuh insan itu ada satu unsur yang nama dia fitrah. Bila diingatkan, seperti unsur yang kita sebutkan tadi, automatically dia ingat balik. Macam kita membaca tu lah. Oh ya, aku pernah baca dulu. Contoh dia, Syekh Maulana Wahiduddin Khan. Saya suka baca kitab-kitab dia. Ya. Pemikiran saintifik dia cukup bagus. Maulana Wahiduddin Khan. Ihsan Ilahi Zahir, contoh dia. Seorang ulama Pakistan. Dia menceritakan tentang Syiah. Baina Syiah wa Ahli Sunnah. Bagus dia punya buku dia. Kalau siapa nak tahu isu Syiah dengan Sunnah ni, baca buku tu. Clear, ya. Akhirnya Syekh Izharul Khan, dia bongkar maklumat-maklumat tentang Syiah ni. Akhirnya dia mati kena bom. Contoh dia, kan. Kenapa? Ada sebab. Contoh kita baca tengok, kan. Allahu Akbar, ya. Itu sebab Allah sebut dengan kalimah fazakir. Oleh kerana itu hendaklah kamu sentiasa memberi peringatan. Di satu sudut lain, Allah menyebut fazakir, dia tak sebut fa'allim. Fazakir, beri peringatan. Fa'allim daripada perkataan ilmu, beritahu. Ya. Beri peringatan dengan beritahu, alim dengan zakir ni berbeza. Fazakir ni bila sebut zikra, zakir, kalimah Arab menyebut kalau benda-benda yang jadi ingatan yang kekal abadi dalam hati dipanggil zikrayat. Dia lahir daripada lubuk hati, itu zikr. Lahirlah zikrullah. Zikrullah ni ingatan kita kepada Allah. Lalu lahirlah sebutan itu di lidah, itu zikr. Kalau tahu ni dia tak ada panggil zikir, dia ada berkata maklum, ilmu, tahu, dia tak sampai ke dalam. Bila sebut zikr ni, dia akan berpusat di dalam, dia akan mendorong lisan menyebut dan mendorong kekuatan
kewujudan kita ingat pada dia. Itu zikr. Jadi berbeza perkataan fazakir. Allah tak sebut fa'alim. Naklah kamu tahu tak? Naklah kamu beri peringatan. Bila beri peringatan ni, ajak orang. Faham, belajar. Kalau semayang tak sah. Kalau istinjak kau tak sah. Macam mana istinjak yang sah? Ni istinjak yang sah. Kalau beritahu, kita nak semayang ni kena istinjak dulu. Madin? Khabar macam tu je. Kan? Tapi zakir, beritahu, beringat, beri dia sedar, sembahyang ni nak sah dengan syarat istinjak kena sah. Bagaimana beristinjak yang sah? Kalau jenis orang kencing tak tu, kena buat macam mana? Mana kan? Sarah betul-betul. Orang yang kencing tak atus, macam mana istinjak dia? Proses dia? Itu zakir. Kalau beritahu perkhabaran, kena nak semayang, kena selesai istinjak. Takat tu je. Tapi zakir, beritahu sampai dia sedar, sampai dia bangun, sampai dia buat. Itu zakir. Ya? Jadi menunjukkan kepada kita, Islam itu bukan semata-mata pengetahuan, tetapi pengetahuan yang membangkitkan iradah dan kudrat manusia untuk melaksanakan perintah. Itu fazakir. Dan matlamat kepada fazakir itu, sampaikan peringatan, berikan peringatan, ialah ditujukan kepada fitrah yang ada dalam diri manusia. Okey. Nablusi buat satu contoh. Fitrah yang ada dalam diri manusia. Dia buat contoh ikan. Ikan ni dia kata, ikan ni kejadiannya, struktur luaran dia, struktur dalaman dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia perlu hidup dalam satu suasana. Dan tempat perkitaran hidup ikan ialah dalam air. Jadi bila campak ikan dalam air, dia akan hidup. Maksudnya fitrah kehidupan ikan, dia mesti ada air. Kalau keluarkan dia daripada air itu letak atas darat, dia akan mati. Sebab fitrah dia duduk dalam air. Dia kata inilah perbandingan insan. Fitrah insan itu, dia kata, dia memerlukan kepada fitrah yang hidup. Fitrah yang hidup artinya ialah, fitrah dia, batin dia perlu kepada iman. Sama macam ikan tadi, dia perlu kepada air. Bila manusia kembali beriman, fitrah dia, dan dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, automatically hidup insan itu sama macam ikan tadi masuk air, hidup dia tenang, bahagia, selamat dia, beranak pinak. Manusia begitu juga. Fitrah dia perlu kepada ma'rifatullah. Fitrah insan itu perlu kepada ma'rifatullah, mengenal Allah, beriman kepada Allah. Oleh kerana itu, maksud beriman kepada Allah, fitrah itu tadi ialah manusia mesti mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang berlaku? Dia akan kembali kepada fitrahnya. Fitrahnya akan hidup. Dan bila manusia kenal Allah, hidupnya akan tenang. Itma'inna. Bahagia. Tuan-tuan, fitrah manusia ni perlu kepada ma'rifatullah. Maksud ma'rifatullah ialah dia kenal siapa Allah. Dan pengenalan dia kepada Allah ni ialah menuntut dia melaksanakan apa yang dinamakan sebagai ibadah ataupun ubudiyah. Di sana ada unsur yang dinamakan ubudiyah, yakni melaksanakan dua perkara. Yang pertama beriman, yang kedua melaksanakan syariat. Jadi kedua-dua ini mestilah dilaksanakan serentak dalam kehidupan manusia. Bila bergabung iman dan ibadah yang berupa syariat ini, maka lahirlah fitrah manusia itma'inna, dia akan tenang. Sebab manusia tanpa kembali kepada iman, kata Nablusi, ittaraba, manusia akan tak tenang.
Ya, manusia akan tak tenang. Sebahagian manusia dia nampak hidup ni mesti ada glamour. Ya. Contoh dia, nak hidup glamour ni, apa dia kena jadi artis. Kan? Berusaha. Kan? Contohnya, Haji Razak bila sebut Piramdi semua orang kenal kan? Dulu-dulu lah, old timer. Hari ni sebut Siti Nurhaliza, semua orang kenal. Jadi gawan orang nak bahagia, nak tenang ni, kena jadi selebriti. Ya? Kita tengok perjalanan selebriti yang tersohor di dunia. Jangan ambil Malaysia lah, sensitif kan. Malaysia tak boleh sebut ya. Kita ambil di luar. Contohnya Michael Jackson. Cuba baca biografi Michael Jackson. Duit tak ada masalah dalam hidup dia. Orang tua sebut, dia ni hidup tidur atas duit. Tetapi dia rasa kehidupan dia masih ada kekosongan. Tak puas. Duit banyak, banglo rumah dia macam istana. Dia ada private jet. Mana nak pergi dia boleh pergi, apa nak buat dia boleh. Dia rasa masih tak puas. Dia sangka sampai satu tahap dia glamour, dia rasa dia tenang, dia bahagia. Dia rasa kekosongan. Ada benda yang dia tak puas. Untuk memenuhi keinginan itu, ini nama fitrah. Untuk memenuhi keinginan itu, dia terlibat dengan dadah. Dia jadi penagih dadah. Tak cukup dengan penagih dadah, dia jadi penagih alkohol. Tak cukup dengan jadi penagih alkohol, dia jadi terlibat dengan free sex. Semua itu menghukum batin dia makin teruk, makin parah. Ya. Adik dia dua orang dah masuk Islam kan? Janet Jackson dengan lelaki tu kan? Duit banyak. Tapi duit tidak boleh beli semua benda. Kemasyhuran tidak boleh membeli kebahagiaan. Contoh kedua. Selebriti yang soho dalam dunia ni. Selebriti daripada Amerika juga. Rihanna. Boleh ingat Rihanna apa ni? Jazak ingat? Kenal Rihanna? Kan? Pop rock dia lah. Dia slow rock ke pop rock dia? Apa ni? Tak tahu Rihanna tu, memang dia soho. Tapi cuba baca biografi dia tengok. Kan? Gelempang dengan dadah. Dia mencari sesuatu yang tak pernah jumpa. Satu jawapan. Fitrah manusia, dia akan tenang apabila dia mengenal siapa pencipta dia. Itulah fitrah. Saya selalu buka dua website yang banyak cerita kisah ni. Satu, Kahil 7. Dia ada bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Satu lagi, Din Show, yang berpusat di Kanada. Dia punya website tu English. Ada terjemahan bahasa Arab dia. Din Show ni, dia lebih khusus kepada temu ramah dan ambil kisah selebriti, tokoh-tokoh yang masuk Islam. Ya. Banyak. Tuan-tuan boleh search dalam internet. Din Show, D-E-E-N Show, Din Show kan. Allahu Akbar. Saya jumpa website ni sejak ujung 80-an. Awal 90-an. Hebat. Dalam tu menampilkan tokoh-tokoh daripada Europe. Sama ada di bidang profesional, perniagaan dan sebagainya. Tokoh politik. Kan? Antara yang dikemukakan, yang ditampilkan di situ ialah seorang profesor matematik, Jerry Lang. Profesor Jerry Lang ni dia profesor matematik. Dia baca tafsiran Quran dalam bahasa Inggeris, Holy Quran Syekh Muhammad Ali. Dia baca surah Duha.
Dia kata, aku heran. Selepas aku baca surah Duha tu dan aku fahami baik-baik maksud surah Duha ni, tiba-tiba dia kata aku menangis teresak-esak. Padahal aku belum Muslim. Tengok konteks Quran ni dengan fitrah. Kan surah Duha, wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah kata, aku tak pernah tinggalkan kau agar aku tidak pernah benci kepadamu wahai Muhammad, dan juga ditujukan kepada hamba-Nya. Allah tak pernah tinggalkan kamu, Allah tak pernah benci kepada kamu. Kenapa kamu lari? Kenapa kamu tak kembali kepada aku? Kenapa kamu tak jadi jalan kepada aku, menemui aku balik? Dia tersentuh. Dia menangis teresak-esak. Akhirnya masuk Islam. Profesor. Bukan piun, Madin. American. Bukan orang Somban je tak. Kenapa boleh terusik batin dia? Ini fitrah. Dia kena kembali kepada jalan wahyu. Baru dia boleh. Allahu Akbar. Itu maksud dia. Fazakir. Maksud dia, beri peringatan apa yang Quran telah wahyukan kepada manusia. Jadi maksudnya, kena belajar Quran, kena belajar Quran. Orang kita yang ek-ek tu, alah, dia pada budak sekolah sampai ke tua, sampai ke pencen belajar Quran. Konsep dia memahami Quran, bacaan ibadat. Itu silap ni kita. Konsep memahami Quran silap. Quran ni bukan semata-mata untuk bacaan ibadah. Dia adalah GO, general order, piagam dalam kehidupan insan ini. Jalan untuk kembali selamat menuju kehidupan dunia dan akhirat ialah kembali kepada menghayati ajaran Quran. Baca balik tengok. Dia ada arahan GO, general order. Kembali kepada fitrah. Ini maksud dia. Fazakir, yakni tak mau sekali ajak manusia beriman, kemudian ajak manusia mencari jalan beriman ini melalui wahyu. Baca Quran, kan? Baca Quran, tadabbur Quran, baru nampak. Jadi insan, kata Nablusi, kalau sekiranya dia tak jumpa jalan kembali beriman ni, hidup dia akan cacah meraba-raba. Kan? Kita tengok kadang-kadang orang pencen kan, Madin orang pencen lah. Surau tak apa nak datang, ngaji tak apa nak mari. Ibadat pun tak apa nak selesai. Nampak hidup dia tak selesai, kusut hidup Hidup tak tenang. Sebab apa? Itma'innal qalb. Fitrah, jiwa, kalbu yang tenang ini ialah jiwa yang mengenal Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya saja satu jalannya untuk kamu tenang, kembali kepada Allah dengan zikrullah. Zikrullah itu maksud dia ialah mengenal Allah. Jadi jalan mengenal Allah ni banyak. Jalan mengenal Allah itulah ibadah. Banyak ibadat ni kalau nak buat. Kalau kita tak belajar, tak ada ilmu, tak nampak ibadat ni. Tapi bila kita belajar, Allahu Akbar. Bila kita baca kitab, contoh ada kitab Hidayatus Salikin. Bahagian kedua cerita tentang apa yang kita kena buat sejak daripada bangun tidur sampai kita tidur balik. Dalam tu dia susun senarai tugas yang berupa syariat yang kita kena buat, berupa ibadat. Banyak belana, melampuh dalam tu. Syariat ataupun tata cara ataupun amalan yang kita kena buat berupa syariat, yakni ibadah. Banyak. Tapi bila kita tak mengaji, tak belajar, tak buka kitab tu, tak mendalami, tak menghadami kitab tu, kita rasa macam tak ada kerja, tak tahu apa nak buat. Padahal senarai tugas banyak, melamak-lamak. Itu maksud dia. Bila manusia mula kembali menyedari hakikat ini, yakni kembali beriman, hidup dia punya fitrah, batin dia, kalbu dia, maka dia akan mencapai faiza arafallah azza wa jal itma'anna qalbah. Bila manusia mula mengenal Allah, maka lahirlah ketenangan dan bahagia dalam kehidupan ini. Dan bila dia lupa, tak jumpa jalan ni, hidup tak akan tenang. Kita tengok tadi, orang yang kaya, sebut tadi kan, artis-artis tadi kan, kalau mereka macam tu, artis-artis Malaysia, hupalah. Hupatullah kan. Dunia artis ni antaranya ialah dadah. Dia nak
hadir konsert tu, dia kena ambil 1-2 dapur tu, ganja tu, ataupun ais tu. Sebab baru perfect dia kata, kan? Performance baru jadi. Kan? Jazak kena ambil 1-2 dapur tu ganja tu. Sebab apa? Nak jaga dia punya performance dan showmanship dia tu. Baru jadi. Itulah tu. Kalau kita baca kitab Imam Ghazali, dalam bab hiburan ni, muzik ni, dia ada satu syaitan, anak kepada iblis yang spesialis dalam bahagian tu. Tugas dia ialah untuk upgrade selebriti. Saya lupa nama dia, ada nama dia. Sebab bila iblis ni lahir ke dunia, dia beranak 7 ekor anak. Anak tu berkumpul-kumpul sampai hari ni kan. Antara yang duduk kat Seremban ni, dekat tepi surau ni banyak. Antaranya spesialis yang 7 tu, dia bahagian jaga orang menyanyi ni, selebriti. Kan? Itu sebab bila hiburan ni dia khayal. Kan? Benda ni? Dulu zaman dulu apa panggung wayang Hindustan. Kan? Full house tiket kan. Borobot Sanggam. Bobby kan? Kan? Jazak ingat Sanggam ni? Kan? Do Roha kan? Sanggam kan? Bukan feeling kan? Ingat je tak? Sanggam. 3 jam filem Sanggam tu. Tak ada arah lah Medin. Itu. Kan? Bukan main seronok rasa. Tapi takat tu khayal macam tu lah. Lepas tu, hilang. Kan? Datang pula Bobby. Ji tak sempat dengan Bobby kan? Ji tak tengok filem Bobby tak? Mesyahing tung nehi kan? Kan? Umat donga tu kan? Tegak telinga dia. Feel dia tu kan? Allahu Akbar. Tapi cakap mana? Bobby ni tahun akhir 70-an rasa. Kan? Akhir 70-an kan? Pagi ni. Saya masa tu budak sekolah lagi, boleh ingat tu. Tak tengok pun, dia longgar-longgar macam tu je. Tapi boleh ingat lagi. Kan? Allahu Akbar. Kononnya nak mencari ketenangan, kebahagiaan, tak ke mana. Lepas tu, hilang. Meraba-raba balik. Jumpa pula yang lain ikut, hilang. Jumpa pula satu lagi ikut, hilang. Berlainan dengan tazkir, zikr. Dia akan berlaku satu bentuk hubungan yang live dengan Allah. Ini hebatnya. Dan menjamin hubungan ini berlangsung tu disyariatkan 1 hari 5 kali jumpa bos. Allahu Akbar. Report. Wahai Allah, aku hadir. Ni nak ngadu ni. Nak ngadu apa? Tembak. Jazak Hari-hari 5 kali wajib kita mengadu. Minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Minta Allah guide kita, bimbing kita, serah diri. Seolah-olah macam mayat yang diurus oleh orang hidup. Itu sifat takwa kita kepada Allah. Minta Allah guide kita setiap detik. La takilna ilal akhir tarfata ain. Kan doa tu kan? Jangan kau serahkan diriku ini, urusan diriku ini walau kepada yang lain walaupun sekelip mata, wahai Allah. Ni mana zikrullah. Yang lain ni sekejap ya. Pencen, jazak. Pencen ni syok sekejap ya. 3 bulan. Lepas tu dia di Rombangang, duduk rumah. Pun nak buat. Dulu kerja nak punch card. Lepas tu KPI, senarai tugas. Lepas pencen, semua dah tak ada. Macam borok cari kutu kat rumah. Duk melengung kan, tak tahu apa nak buat. Sebab dia bengong. Main golf. Kalau main golf, muak juga. Betul tu main golf tak? Tak Bila main belakang tu. Contohlah ya. Ini rahsia kenapa orang yang beriman ini dia bahagia. Selain daripada solat 5 waktu tu,
banyak ibadat-ibadat lain yang disyariatkan, sama ada yang wajib ataupun yang sunat, semua menjurus kepada makna zikrullah. Zikrullah ni dah menjamin kebahagiaan hati seorang insan yang ada dalam fitrah insan itu sendiri. Itu rahsia kenapa Allah sebut fazakir, beri peringatan. Jangan lupa, jangan lepas. Jangan kecewa. Jangan lemah, terus kan. Apa pentingnya tazkir itu, az-zikr ni? Saudara kita di Palestin. Malam tadi berita sepanjang malam tu, jet-jet Israel menggugurkan bom di Gaza. Jadi macam padang api. Allah tak tahu kah? Kita baca sikit. Allah tak tahu kah? Kenapa Allah izin? Kenapa Allah tak bela orang Palestin? Katuk jet-jet yang datang tu, suruh malaikat lempang sekali tak apa tu, jet-jet tu. Kenapa Allah izinkan? Contohlah, kenapa Allah tak beri pada pejuang Hamas ni, Qassam ni, mereka boleh daripada jauh jurus jatuh jet-jet tu? Boleh kan? Macam Tromen tu lah. Bagilah, sebab dia mustadafin, golongan lemah, berdepan dengan kuasa besar yang canggih. Mereka, Britain, Perancis hantar ketenteraan dia, peralatan dan senjata di saat dah teruk macam tu. Kenapa? Di situ ada pengertian kita beriman dengan qada dan takdir yang dinamakan af'alullah, kerja dan perbuatan Allah. Yang ini yang dibahas dalam bab ihsan oleh Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Dalam aqabah yang ketiga tu, aqabatul awaiq. Antaranya perjalanan hidup kita ni akan lalu benda-benda macam ni, susah, derita, musibah, kemalangan, rugi, kematian. Di situ ada bacaan dalam ilmu dan pemahaman kita dalam mana fazakir tadi. Allah berkehendak dalam hidup ini supaya kita sentiasa bergantung kepada Allah. Bila hilang, lucut pergantungan ini, kita pilih jalan lain, Allah beri peringatan. Kita tak akan jumpa jalan bahagia. Allah menyebut, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Sesiapa yang memilih jalan yang bertentangan jalan yang aku kehendaki, kata Allah Taala, tak kembali kepada jalan iman, Quran dan sunnahku, sunnah Rasulku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia memilih jalan dhanka. Dhanka ni apa? Jalan sukar dalam hidup ni. Dia tak akan menemui kesenangan abadi, tak akan tentram, tak akan bahagia. Hidup dia akan seksa, kata Allah Ta'ala. Dan hidup dalam seksa macam tu, dengan sangkaan tadi benda lain boleh beri keselamatan kat dia, tapi rupanya tidak. Dia tersesat. Itu atas dunia. Kemudian pada hari kiamat, orang yang macam ni tak kembali kepada jalan iman. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di akhirat besok, aku akan himpunkan dia dalam gulungan manusia dalam keadaan matanya buta. Bagi mata ni suruh tengok, suruh perhati, suruh ambil iktibar pengajaran. Yang baik ambil, yang tak elok kena tolak dengan nilai iman. Tak. Main sapu ya, main sakau ya. Hari akhirat besok, kamu dihimpunkan di akhirat, kata Allah Ta'ala, dalam keadaan mata kamu buta. Toha ayat 124. Oleh kerana itu, Ibnu Athaillah As-Sakandari, kata Nablusi, sebut dalam kitab dia, kitab Hikam, qala Ibnu Athaillah As-Sakandari, la yu'rafu ma naqul illa man iqtafa asar ar-rasul. Dia kata, kita tak akan mencapai hakikat yang kita sebut, yang kita nak ni. Kita tak akan sampai kepada makna dan hakikat apa yang kita sebut, apa yang kita nak ni. Maksud dia sampai kepada matlamat hidup ni bahagia, barakah, tenang dan abadi, tak akan tercapai melainkan illa maniktafa asarar rasul,
melainkan kita mengikuti jejak langkah yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Kenapa? Kita dah sebut selalu. Apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, nama dia sunnah. Apa dia sunnah? As-sunnah ialah apa yang sunnah tu min qaulin au fa'lin au taqririn. Apa dia sunnah? Perkataan Nabi. Dia tinggal kat kita. Hadis yang ditulis. Kemudian perbuatan Nabi. Nabi buat. Jadi dibukukan perbuatan Nabi. Kemudian perakuan Nabi. Nabi mengiktiraf. Dia tak sebut tapi dia diam. Iktiraf. Betul. Ini dia panggil sunnah. Apa hakikat sunnah ni? Sunnah ni tuan-tuan, Nabi diperakui oleh Allah Ta'ala. Sunnah ini, Allah sebut, apa yang Muhammad buat, wa ma yantiqu anil hawa, ni perakuan Allah. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang Nabi sebut, apa yang Nabi buat, apa yang Nabi perakui dan iktiraf, hakikatnya itu adalah keterangan daripada wahyu, makna wahyu. Jadi makna wahyu ni lahir dalam akhlak Nabi SAW untuk jadi contoh. Sayyidatina Aisyah ditanya, apakah akhlak Rasulullah wahai Aisyah? Qalat Aisyah, kana khuluquhul Quran. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia kata akhlak Rasulullah itu ialah Quran tu. Perbuatan Nabi itu menterjemahkan maksud, kehendak dan tafsir Al-Quran. Nabi ajar tiap-tiap sesuatu dalam hidup, daripada sekecil-kecil sampailah sebesar-besar urusan. Contoh dia dalam bab ibadat. Contohlah, kita buang air kecil, Madin, kencing lah. Nabi ajar kena nyangkung nak kencing. Tu sekecil-kecil benda lah, supaya selamat. Satu, supaya kencing tu tus. Jangan cara canggung, Rasulullah ajar. Itu sekecil-kecil benda lah, nyangkung kencing. Termaktub dalam hadis. Sampailah kencing, lepas tu wuduk macam mana, sampailah sembahyang, itu dalam bab ibadat. Makan, minum, nak jadi suami, nak jadi pemimpin, nak jadi ketua, nak jadi Jeneral Angkatan Tentera, nak jadi pemegang amanah, semua Nabi tunjuk. Perbuatan Nabi tunjuk dalam akhlak itu dijadikan contoh yang diambil pengertiannya ialah bahawa itu adalah terjemahan tafsir daripada maksud Al-Quran. Itu pentingnya kita baca sirah Rasulullah. Ya, kita baca sirah Rasulullah daripada mak bapak dia kahwin dalam keadaan mengandung, ayah dia meninggal dunia, lepas tu 6 tahun ayah dia meninggal dunia, lepas tu mak dia meninggal dunia, dipelihara oleh datuk dia, kemudian dipelihara oleh bapa saudara dia, sampailah zaman dia kanak-kanak remaja, kanak-kanak di zaman pemeliharaan Halimatus Sa'diyah, kemudian beralih zaman remaja dia sebelum 25 tahun dia jadi peniaga, menjalankan perniagaan. Khadijah radhiyallahu anha, skill yang diajar oleh Allah Taala. Berkahwin dengan Khadijah umur 25 tahun, sampailah umur 40 tahun dia melalui proses dia dilantik menjadi rasul. Itu adalah merupakan dipanggil ma'alim fit tariq, milestone dalam kehidupan. Tiap-tiap detik itu. Kita baca, artinya kita mengambil panduan daripada langkah hidup Rasulullah. Ini adalah merupakan zikrullah. Kan? Kita tengok Nabi SAW dalam perang Khandaq. Dalam perang Khandaq, bagaimana Nabi mengimplementasikan, menghidupkan makna wahyu dalam konteks memikirkan strategi peperangan yang tak pernah dialami, tak ada pengalaman. Macam mana nak buat? Nabi ajar kita macam mana? Padahal Nabi ada wahyu. Dia boleh tanya Allah Ta'ala, call lah kan? Ni nak buat macam mana Allah Ta'ala? Tolonglah beri dia. Tak. Macam mana implementasi? Rasulullah buat, dia panggil sahabat kanan tu. Okey, sekarang ni kita dalam keadaan darurat. Dia orang di sebelah sana musuh Yahudi, orang kafir Quraisy, dan juga orang yang berkepentingan, kalangan munafik. Kita satu pihak, dia bertiga. Macam mana nak buat? Bincang.
Padahal ada wahyu. Tak. Dalam perkara-perkara yang melibatkan maslahah dan kepentingan hidup dunia ni, Nabi ajar macam mana? Panggil sahabat, bincang. Nabi lontarkan idea, dalam perang Khandaq ni, kita nak ambil stand defensif ke ofensif? Istilah hari ni lah. Kan, Madin? Ingat Rasulullah command ke? Kita nak defensif ke ofensif? Tengok pendapat di kalangan para sahabat. Sebahagian tu ada yang mahir dalam strategi ketenteraan. Tanya. Jangan sombong kan? Tu kita ni kan pandai semua benda. Banyak bangang tak kerti ni. Nabi ajar. Maksud itulah Maksudnya, fazakir, beri peringatan. Nabi tunjuk kat kita macam mana. Nak kahwin, Nabi tunjuk macam mana cara nak kahwin. Nak pilih macam ni, ikut sunnah. Lepas kahwin, ikut sunnah. Kan? Macam ni. Allahu Akbar macam-macam jalanan yang Nabi tunjuk ni, fazakir. Nabi implement, tunjuk macam mana nak buat. Ikut dia lah. Panduan dah ada. Ini kita bangga dengan tulisan-tulisan orang putih, orang dari timur, orang barat lebih hebat daripada apa yang Nabi tunjuk. Itu kesilapan kita. Ilmu yang ada yang dihasilkan oleh pemikiran manusia ambil. Tapi yang Nabi ajar ni pegang sebagai induk. Tak. Kita tolak yang Nabi ni, kita pakai yang orang luar punya. Kan? Contohlah dalam sekolah lah. Ya tak dalam sekolah lah. Pernah dipanggil pakar dulu pendidikan daripada Europe. Edward Di Bono. Pernah dengar nama tak? Apa dia nama semua? Edward Di Bono. Kan? Dia tu pakar dalam, profesor dalam pendidikan. Oh hebat. Kan? Tapi yang dia buat tu semua Rasulullah dah sebut 1400 tahun dulu. Cuma dia pattern idea tu, buku tu dia punya. Stephen Covey dalam buku dia Seven Habits. Mana baca? Kan? Bukan main hebat. Seven Habits tu semua dia ambil daripada akhlak Rasulullah. Dia gaduh apa? Oh ini apa buat kelukis dulu masa buku tu baru keluar lah. Dia jawab kamu kan. Ada labah-labah yang act tu lah. Buat kelukis. Buku Seven Habits ni. Stephen Covey. Bangang. Nabi punya tu lebih aula. Kan? Stephen Covey. Lah. Lepas tu keluar Clash of Civilization. Pengarang buku Clash of Civilization itu seorang padri Kristian di Amerika. Pertembungan tamadun. Kan? Oh, kami hebat. Dalam buku dia cerita apa? Dia kata tamadun barat akan bertembung dengan satu tamadun baru. Dia tak sebut Islam. Maksudnya ialah Islam. Buku ini diterjemahkan dalam bahasa Arab oleh Syekh Qardawi. Dia panggil Clash of Civilization. Apa ni? Lupa tajuk dia. Ada. Saya baca kita Arab dia kan. Baca karya-karya yang dihasilkan oleh manusia, kita baca. Tetapi itu sebagai nilai tambah, value added. Yang asal induk dia Quran dan hadis kita apa? Pegang. Kan? Jadi jumpaan-jumpaan baru dalam disiplin ilmu, dalam teknologi dan sebagainya kita ambil. Tapi yang asal induk ni kita pegang. Sebab kita nak bawa tamadun, ilmu, jumpaan, sains dan teknologi ini kembali kepada meletakkannya sebagai ibadah. Itu maksud fazakir. Ini satu masalah. Kita tengok satu sudut kadang-kadang orang agama. Dia hanya belajar kitab agama. Pertarungan pemikiran yang berlaku sekarang ni dia tak ambil kisah. Jadi dia dapat bahan agama tu macam bahan mentah. Sedangkan cara berfikir, nilai, cara hidup, lifestyle, budaya dah berubah. Kita baca kitab lama. Contohnya Penawar Bagi Hati. Jazak itu ilmu bagus. Tapi dia part of ilmu, sebahagian daripada ilmu dalam bab rohani. Tak semestinya bila dah belajar kitab tu kita dah tahu semua benda.
Itu sebahagian kecil daripada disiplin ilmu dalam bab ihsan. Untuk mempromosi dan memarketkan dakwah ni, itu satu ilmu baru. Berdepan dengan audiens yang pemikirannya dah tak macam Melayu dulu. Cara berfikir, adat, budaya dah berubah. Sebab percampuran tamadun yang berlaku dalam dunia ni berlaku cepat. Khususnya zaman teknologi maklumat ni. Jadi macam mana kita nak move? Itu sebab balik kepada hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mudah ya dalam dakwah ni. Macam mana dia nak jedarkan orang? Tengok lapisan orang. Kalau orang kampung, orang badui, dia tanya, kamu nak beriman tak? Nak. Dia senang interview. Kau percaya tak kepada Allah? Percaya. Allah kat mana? Fuk, dia kata. Allah kat atas. Sesuai lah dengan mentaliti dia tu. Kalau bukan din, sesiuh lah kalau pakai ujian tu. Mengaji sampai apa? Pak universiti ada master, ada PhD, pakai ujian, Allah ada atas. Selekeh. Dia kena bahas di sudut ilmu. Bahas dengan asma, sifat, zat, af'al, rububiyah, uluhiyah. Baru steady. Kan? Betul Kalau cakap Allah ada atas, itu jahannam boleh lah. Tadika. Ya? Itu kaedah Rasulullah. Kan? Bagaimana dia mendidik anak muda. Tazkir ni. Nabi SAW untuk bina tamadun dia lantik 4-5 orang di kalangan anak muda belajar bahasa Hebrew, bahasa Yahudi, bahasa Parsi, bahasa apa nama? Dua bahasa itulah penting. Dihantar beberapa orang menguasai bahasa. Nabi kata siapa yang tidak mengetahui bahasa musuh dia akan ditipu oleh musuh. Kan? Macam kita di sinilah. Kita duduk dengan Cina keliling ni berapa lama dah. Kan? Tak boleh sabuk cakap Cina. Kan? Tu konakan kat Cina beli barang. Tengok kita lagu lain. Tengok dia lah lain. Tapi tengok kita boleh speaking dah lain lagu. Betul tak? Rasulullah sebut apa? Siapa yang tak tahu bahasa bangsa lain, musuh dia akan kena tipu. Itu tazkirah, zakir, ingatkan keperluan. Bukan kena belajar agama dah. Semua peralatan yang menyempurnakan kehidupan insan ini wajib kita sempurnakan. Itu maksud yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kita tak akan tahu apa yang kita sebut, apa yang kita nak sampaikan dalam bentuk tazkir tadi atau fazakir tadi, melainkan kita kembali mencedok benda ni melalui peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita melangkah ke rumah kaki kanan? Banyak arahan-arahan yang Nabi ajar kat kita dalam panduan hidup ini, supaya kita selamat dan bahagia dengan kehidupan. Ikut jalan yang ditunjuk oleh Nabi. Oleh kerana itu, bila kita tak ikut panduan agama ni, kita ingat skill-skill yang kita ambil daripada Europe, dari timur, daripada barat ni lebih hebat. Apa Allah sebut? Innal insana khuliqa halu'a. Manusia ni satu sifat yang aku ciptakan dia kata halu'a. Dia mudah ngelabah. Dia mudah tak tentu arah. Halu. Sikit kena kejutan dah. Tak stabilnya pribadi manusia ni, insan ni, yang tak kenal Allah Ta'ala, haluk ni, iza massahu syarru jazua. Bila dia ditimpa susah, musibah, jazu', dia jadi hilang pertimbangan. Penyakit migrain, penyakit apa nama yang menu tu, murung, gelisah. Sebab Nabi sebut, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Apa ham? Ham ni penyakit jiwa. Bimbang
Apa yang dia miliki berupa nikmat ni dibimbang hilang. Itu ham, ni penyakit jiwa. Ramai orang kena macam tu, takut. Kan? Orang perempuan takut suami dia kahwin lain. Pergi jumpa Tok Batin tu, Tok, suami saya nak nikah lain, macam mana nak buat ni? Nang, ya, kata Tok Batin tu kan. Kau beri dia minum tu, buh satu titik kelorok, kan, bangang lah dia, kan. Contohlah. Mana ni? Sadu Michael lah benda dia tu, susah tu. Ya? Panduan tak apa? Tak betul. Dia takut hilang. Perasaan takut ni. Takut anak ni, kalau hari ni kan, macam mana lah anak-anak kita ni besok nak beli rumah. Sekarang rumah apa Madin? Rumah teres 3 bilik berapa? 2, dekat 300,000 kan? Yang ada kerjaya tak apalah. Yang biasa-biasa ni, tak parok kita. Tak pening kepala. Macam mana letakkan masalah ni? Innallah Razzaq. Allah Ta'ala Maha pemberi rezeki. Macam mana nak sampai keyakinan kita Allah ni Razzaq? Ini persoalan ibadah. Iman. Manusia ni sifat dia tak stabil. Bila dia dapat musibah, benda tak elok, susah dia akan jadi gelabah. Hilang ketimbangan. Derita hidup. Wa idza massahul khairu manu'a. Bila dia dapat kemudahan, kesenangan, kaya, dapat duit banyak, dia lupa diri. Enjoy sana, enjoy sini, baik laburkan duit, taibarkan duit tempat-tempat yang tidak ada faedah. Sedekah tidak, infak tidak, kan? Apatah lagi zakat. Lupa. Seolah-olah dia punya mutlak. Jadi ini sifat manusia haluk. Dia tak stabil jiwa dia. Tak tenang lah maksud dia. Jadi macam mana nak selesai masalah ni? Allah tunjuk jalan keluar. Illal musallin. Kecuali orang-orang yang benar-benar solat. Apa dia solat? Ini persoalan. Bongkar. Ma haqiqatus solat. Sehingga Allah sebut pengecualian orang yang selamat, bahagia, tenang ni, tak kacau ni, walaupun berada dalam gelombang ombak. Illal musallin. Melainkan orang yang benar-benar mendirikan solat. Apa dia hakikat solat ni? Dalam solat ada Fatihah. Apa dia Fatihah ni? Maksud kena explore macam tu. Bongkar. Oh, subhanallah. Kan? Rupanya solat ni satu pertemuan bersifat live antara kita dengan Allah setiap hari. 5 kali sehari kita report bergantung kepada ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Hari-hari. Abadikan pengerti ini dalam roh kita, dalam kalbu kita. Illal musallin. Orang yang selamat ni, bahagia hidup dia, yang tak kacau, yang tak gonjang, ialah orang yang benar-benar menghayati hakikat solat. Kan solat ada azan, hayya 'alas solah. Panggil kan? Mari kita buat semayang. Lepas tu, kenapa? Hayya 'alal falah. Solat ini mercu tanda kepada jalan kemenangan. Berjaya. Maksud menang tu maksud berjaya. Solat tu. Tu ya. Illal musallin. Al-Ma'arij ayat 19 dan 20 hingga 21. Jadi, kalau inilah maksud fazakir. Allah beri peringatan, sampaikan peringatan ni sampai manusia sedar, sampai manusia insaf. Sebab apa? Sebab dia kata an-nasun niyam. Manusia ni kebanyakannya tidur. Tidur ni maksudnya Razak tak sadar. Iza mata istaiqaza. Bila mati baru dia sadar. Apa sebab? Bila nyawa sampai halkum, tirai hijab yang Allah tutup selama ni Allah buka. Tentang malaikat cabut nyawa, datang tengok, datang dia dah. Boleh kena pula malaikat, padahal kau pernah jumpa pun. Tu jumpa malaikat maut lah, datang dia dah. Kena malaikat tu, padahal tak pernah jumpa pun. Kenal. Macam mana boleh kena malaikat tu? Ini persoalan gaib. Allah bukakan, beri tengok kubur macam mana. Alam barzakh tu. Buka, tengok. Lah, ada rupa baru sadar. Masa hidup lu,
lupa, tak ingat ke kubur, tak ingat ke kematian. Ada azab kubur. Lah, ada rupa. Allah tunjuk pula syurga neraka. Wih, ada. Ada syurga, ada neraka. Allah bagi tengok orang nak mati tu. Nampak hijab sudah dibuka. Iza mata istaiqaza. Bila dia nak mati, baru dia sedar. Itu dah lewat. Tarikh dah expired. Itu sebab Nabi cerita tiap-tiap orang nak mati, dia akan merayu kepada Allah Ta'ala. Orang yang banyak dosa, dia akan merayu kepada malaikat, ya Allah, beri aku tempoh. Malaikat tanya, kau berapa hari nak minta delay? Sehari jadilah. Kau nak baik apa? Nak baik ibadah banyak-banyak, nak sedekah banyak-banyak, nak baik-baik banyak-banyak kan? Duit dalam bank tinggal banyak, saham banyak tu kan? Aset banyak. Ladang banyak, nak sedekah banyak-banyak. Malaikat kata apa? Allah bagi kau 50 tahun, 60 tahun, kau tak boleh buat apa. Sehari kau nak cover apa? Sesio. Mohongnya. 60 tahun tak boleh buat apa. Ni kan pula sehari. Amor balik. Tak ada dah. Waktu dah tamat. Tarikh dah expired. Amor balik. Nyanyak cerita, nyanyak cakadak. Habis. Takkan kita nak tunggu saat itu. Kan? Jadi, orang yang yakin ni antaranya jalan iman untuk tenang, bahagia ni, mencapai makna ini ialah illal musallin, orang yang solat. Haqiqatus solah. Ya? Bila ini arahan kepada Nabi, dan Nabi adalah merupakan, dia kata, wahwa qimmatul ilmi, puncak khazanah ilmu ni pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia juga bermaksud lil mu'minina bittaba'iyah. Bila arahan ini kepada Nabi, automatically dia merujuk kepada umat ini. Arahan fazakir ini juga ditujukan kepada kita semua. Ayat ini ditujukan kepada Nabi, tetapi mafhum dan maklumnya juga ditujukan kepada umat Muhammad. Kena bersedia melaksanakan tugas ini. Dia ini untuk ikut apa yang diajar oleh Nabi ini. Idzan yajibu alaika an tata'allama qabla an tuzakkir. Kau nak dapat pengertian sedar tugas dan tanggungjawab ni, naklah melalui ilmu. Yang ni belajar. Belajar apa? Memahami kitab Allah, Al-Quran, memahami sunnah Nabi, dan memahami ilmu-ilmu yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita. Sebab kita ni mempunyai amanah untuk sampaikan ini. Paling mudah, kita sebagai ayah atau ibu di rumah, audien kita wajib untuk kita didik benda ni ialah anak-anak kita. Sebelum kita mati, kita pastikan anak kita kenal tak Allah Ta'ala. Itu mana tazkirah. Tazkir, fazakir. Sebelum kita mati, anak-anak kita kenal tak Allah dan Rasul. Dia dapat tak laksanakan tugas dan amanahnya sebagai seorang mukmin kepada Allah dan Rasul. Ada tak akhlak dia? Ada tak iman dia? Ini persoalan besar. Fazakir. Ini mana fazakir? Beri peringatan sebelum kita mati. Sebab apa? Anak-anak kita ni asyad. Iza mata ibnu Adam in qata min amalihi ila min salas. Bila mati seorang manusia, lain tak boleh bantu. 3 perkara. Apa dia? Waladun salih yad'ulah. Anak-anak yang salih, yang kena Tuhan, yang kena Allah dan Rasul, mendoakan dia. Pesan pada anak-anak, mak ayah dah mati besok, tiap-tiap kali lepas sembahyang doakan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, ataupun Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, ataupun Allahumma ighfir lil walidaina Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana saghira, atau kama rabbawna shighara. Sebab apa? Asyad kita. Ini maksud dalam fazakir. Sampaikan. Untuk menyempurnakan tugas ini, perlu kepada anta ta'allam, belajar ilmu. Yang kita belajar dunia, ilmu dunia ni untuk dunia, hidup dunia. Ni tentang hubungan kita dengan Allah. Satu disiplin ilmu yang kita kena belajar. Okay? Kemudian, untuk siapa tugas ini? Al-amru liman. Tugas ini kepada siapa? Kepada kita. Nabi SAW sebut, Inna Allaha amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan
wajib ke atas kita melaksanakan perintah seperti mana dia mewajibkan perintah ni kepada para rasul. Bila rasul buat, part-part yang telah dikhususkan untuk umat ini kena buat, wajib. Dia kata, ya. Oleh kerana itu akhirnya Nabi SAW disebut dalam satu hadis, majtama'a qaumun summa tafarraqu an ghairi zikrillah wa salatin ala Nabi SAW illa qamu an antani min jifatin. Ini ilmu. Kita nak hidup di luar, nak join mana-mana perkumpulan, nak join mana-mana majlis, nak join mana-mana event dan sebagainya. Nabi beri kita panduan, ini peringatan, fazakir, ingatkan. Kita nak join mana-mana grup, join mana-mana puak dan sebagainya, ingatkan. Nabi kata, mana-mana perhimpunan manusia dia hadir, apa-apa event, apa-apa majlis lah, convention ke apa kok, kemudian dia bersurai daripada majlis tersebut dan tak ada unsur-unsur tazkirah, memperingati atau memperingatkan orang yang ada dalam tu ingat kepada Allah, tak ada lara, ya kan, happy je dalam tu, ya. Nak ada pula karaoke kan, orang pencen pun ngobut karaoke kan, ya tak, kan majlis-majlis kan banyak karaoke kan, jenazah pop 60-an, pop ye kan, Jeffrey Dean, seruling gembala dia kan, itu lupa lara dalam majlis tu, lepas tu habis balik masuk macam tu. Nabi nak beritahu kita, ini tazkirah, ingat, tak ada unsur-unsur mengingati Allah, tak ada unsur-unsur mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balik illa qamu, mereka bersurai. Apa yang persaksian malaikat? Illa qamu an antani min jifah. Dia balik keluar daripada majlis tu, dia bawa bau lebih busuk daripada bangkai. Allah tak bagi tengok, kalau bagi rasa, bagi nampak kan, Allah akbar, ya. Majlis ada tarian, majlis ada arak, majlis ada pergaulan bebas, khayal dengan muzik. Keluar saja daripada majlis tu yang tanpa ada tazkirah kepada Allah dan Rasul, illa qamu an antanin an jifatin. Dia keluar tu, malaikat jauh lagi daripada dia lah. Satu riwayat sebut malaikat lari daripada dia tu sejauh suatu batu, jauh, busuk. Lebih busuk daripada bangkai. Bawa balik rumah. Allah. Jadi ini maksud ayat fazakir innama anta muzakkir, ya. Kita ambil itu dulu sebab ayat ini dibahas oleh tafsir Nablusi panjang. Dia panjang lagi, dia ambil sebahagiannya, ya. Dia bahaskan ciri-ciri orang yang dapat peringatan ini. Macam mana ciri dia sebagai tanda orang beriman. Panjang dibahas. Tapi memadai apa yang kita bincang pada malam ini untuk peringatan kita. Ayat ini walaupun pendek, fazakir, tetapi pengertiannya sangat jauh dan sangat mendalam, menghidupkan ingatan dan kefaham kita dengan penuh insyaf. Kita punya tanggungjawab besar kepada Allah dan Rasul yang kita mesti laksanakan hidup atas dunia ni sebelum kita mati. Itu satu jaminan untuk kita mendapat kehidupan yang sempurna di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita akan sambung pada sesi yang akan datang. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram al-Fatihah. A'udzu billahi